Munawwarah. Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Cikgu nak teruskan dah kepada kelas kita untuk malam ni. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, jadi kita nak teruskan dah lesson kita untuk malam ni. Boleh ke? Nak dengar suara boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi lesson kita malam ni banyak sikit kira-kira. Cikgu nak masing-masing sediakan kertas. Kena ada kalkulator. Malam ni kena ada kalkulator. Siapa tak ada kalkulator pergi cari. Okey, jadi cikgu dah mula share screen. Cikgu dah mula ke share screen? Kejap cikgu dah mula ke? Okey, jadi cikgu nak mula share screen. Sekejap sekejap cikgu tengah share, lambat sikit jadi. Ya semua tengah loading. Okey. Boleh nampak dah whiteboard cikgu? Boleh. Okey. Okey, jadi hari ni untuk malam ni kita ada 2 jam sahaja. Semua latihan yang cikgu buat kat depan kamu kena cuba buat. Okey, yang pertama sekali cikgu buat pengenalan. Bab 12. Bab 12 adalah tentang sukatan. Sukatan ni adalah cara kita nak mengukur. Sukat ni nama lain dia, nama maksud lain dia adalah kita measure, adalah kita mengukur. Maksudnya sukatan ni adalah tentang cara kita mengukur sesuatu data. Sesuatu data. Data tu ada banyak. Contoh data COVID, data markah periksa, data markah UPSR, data markah SPM, banyak. Jadi kita nak faham satu data, kita gunakan teknik sukatan, cara kita nak ukur. Jadi cikgu terus proceed kepada kelas kita. Cikgu akan ajar kamu 3 benda je malam ni. Tak banyak. 3 benda je malam ni. Okey, yang pertama cikgu nak ajar kamu adalah mode. Mode tu apa? Nanti cikgu terangkan. Yang kedua cikgu nak ajar kamu median. Median tu apa? Nanti cikgu terangkan. Dan yang terakhir cikgu nak ajar kamu tentang mean. Mean tu apa? Nanti cikgu terangkan. Okey, jadi 3 benda ni je. Habis 3 benda ni, habis dah kelas kita. Tak banyak pun. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, selalunya untuk bab 12 ni, dia banyak minta 3 benda ni. Dia banyak minta 3 benda ni. Okey. Jadi yang pertama-tama sekali kepada semua orang yang dalam ni, cikgu akan pergi dahulu kepada mode. Kepada mode, cikgu terus sharp, short and sharp. Okey, jadi kita pergi kepada mode. Apa yang dimaksudkan dengan mode? Apa yang mode ni nak bagi tahu ni? Okey. Jadi semua orang tengok ke depan. Mode ni adalah pengulangan. Pengulangan data terbanyak. Pengulangan data terbanyak. Maksudnya kalau data tu banyak berulang, itulah mode dia. Ataupun nama lain dia kita panggil kekerapan tertinggi. Tertinggi. Bahasa Inggeris dia macam mana? Bahasa Inggeris dia kita panggil frequency. Frequency. Frekuensi. Okey, jadi kita pergi kepada penjelasan. Ni penjelasan cikgu dah tunjuk, cikgu dah jelaskan. Sekarang cikgu pergi kepada contoh. Salin contoh ni. Okey, jadi untuk contoh cikgu akan tunjuk dekat depan, kamu kena tengok betul-betul. Okey, untuk contoh masing-masing boleh tengok, cikgu akan terangkan 4 jenis contoh. Cikgu akan terangkan 4 jenis contoh. Okey, jadi ada soalan A, B, C, D. Cikgu akan terangkan. Okey, sekarang
Cikgu nak apa ni? Cikgu nak ajar kamu tengok kepada pen warna merah. Cikgu nak ajar kamu cara mencari mod. Cara mencari mod. Okey. Jadi kita pergi dahulu kepada soalan A. Untuk soalan A, cikgu pergi kepada soalan A. Ini data kita. Ini adalah kita punya data. Jadi data kita kat sini kita nak tengok dia punya mod yang mana, cikgu akan tunjukkan. Jadi pada data dekat depan ni adalah tentang data susunan nombor. Okey. Jadi data kita, lepas tu kita ada bahagian kekerapan. Data yang pertama cakap tentang nombor 4. Cikgu tulis nombor 4. Ada berapa kali nombor 4 ni berulang? 1, 2, 3. Ada 3 kali dia berulang. Itu nombor 4. Kemudian untuk seterusnya nombor 5. Berapa kali 5 tu berulang? 1, 2. Jadi ada 2. Kemudian kita pergi kepada nombor 2. 2 ni berapa kali dia berulang? 1 kali. Dan akhir sekali 3. 3 ni berapa kali dia berulang? 1 kali. Jadi dekat sini kita dah dapat kita punya data dan kekerapan. Kekerapan tu maksudnya apa? Maksudnya berapa banyak kali dia berulang. Okey. Jadi dekat sini kita nak tahu mod dia, masing-masing boleh tengok kat depan. Bila kita nak tahu mod dia, kita tengok kekerapan tertinggi. Kita tengok kekerapan tertinggi. Kekerapan paling tinggi dekat sini 3. Jangan salin 3 dekat sini. Siapa salin 3 salah. Siapa salin 3 salah. Sebab apa? 3 tu dia punya kekerapan. Yang kita nak adalah dia punya data, iaitu nombor 4. Jadi A, mod dia adalah 4. Jangan salin berapa banyak dia berulang. Tapi salin dia punya data. Jelas ke untuk soalan A? Boleh faham? Cikgu nak tanya soalan. Ya. Kenapa? Tanya. Kenapa 4? Kenapa 4? Okey. Mod ni adalah kekerapan. Kekerapan ni dia berulang. Data tu dia berulang paling banyak. Yang mana data berulang paling banyak. Kekerapan paling banyak. Jadi 4 ni cikgu tunjukkan dekat sini. Cikgu padam balik. Okey. Cikgu padam balik. Okey. Okey, cikgu padam sekejap. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita nak tahu berapa banyak data tu paling berulang. Okey, 4 ni. 1, 2, 3. Dia ada 3 kali dia berulang. Jadi bila dia ada 3 kali, yang lain yang berulang ni 2 je. Jadi 3 lagi besar daripada 2. Ini 1 je. Jadi ini 3 lagi besar daripada 1. Jadi data yang paling banyak berulang ataupun kita panggil kekerapan dia yang paling tinggi adalah 4. Menjawab ke? Wan Rifki menjawab. Tak menjawab ke? Tak faham? Okey. Okey, Wan Rifki cuba tengok kat sini. 4 ni berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. Jadi cikgu letak 3 kat situ, jelas? Jelas. Okey, 5. 5 ni berapa kali dia berulang? 1, 2. Okey. Kemudian 2. 2 ni berapa kali berulang? 1. 3. 3 ni berapa kali berulang? 1 juga. Jadi nombor berapa paling banyak kali dia berulang? 4. Ya, itu cara kita nak faham mod. Sebab itulah kita pilih 4. Menjawab? Okey, bagus. Okey, Khairina, jelas ke Khairina? Jelas? Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh nombor 2. Masing-masing kita tengok kepada mencari mod untuk contoh B. Okey, untuk soalan B, cikgu keluarkan soalan dia. MNL, ML, PPPPP. Okey, cikgu keluarkan dekat sini.
Okey, sekarang cikgu susun data. Kamu tak perlu pun buat jadual macam cikgu buat ni. Cikgu buat jadual supaya lebih jelas, supaya kamu lebih faham. Okey, jadi data dia dan kekerapan. Kita nak tengok dia berulang paling tinggi. Apa data paling tinggi? Okey, M. Berapa banyak M ni berulang? Okey, cikgu letak dulu data M dekat sini. Lepas tu cikgu buatlah dia punya berapa kali dia berulang dekat situ. Contoh M, ada 1 M, ada 2 M. Jadi cikgu letak kekerapan 2. Maksudnya M tu berulang sebanyak 2 kali. Okey, habis dekat situ. Kemudian cikgu pergi pula kepada N. N dekat sini berapa kali dia berulang? Ada 1 untuk N, ada 1 je. Jadi kita tulis 1N. Ada 1. Okey, dan yang ketiga, kita pergi tengok kepada data yang seterusnya, iaitu L. Cikgu letak L, berapa kali L ni berulang? L1, L2, L3, L4. Jadi cikgu letak 4. Kemudian yang terakhir sekali, data P. P berapa kali dia berulang? P1, P2. Ada 2 kali dia berulang untuk P. Jadi dekat sini inilah kita punya data beserta kita punya kekerapan. Okey. Jadi sampai jadual tu cikgu keluarkan tu jelas ke? Aiden jelas Aiden? Jelas. Okey. Jadi mod ni data apa yang paling tinggi? Rasa-rasa kamu tengok kekerapan yang paling banyak datang huruf berapa? Huruf apa? L. Ya, L. Jadi kita tengok kekerapan yang paling tinggi, yang paling besar nilai dia adalah 4. Jadi 4 tu dia punya data adalah L. Jadi kamu tulis mod dia adalah L. Itu cara dia. Itu cara kita nak cari mod dia. Jadi Nazhan, jelas ke Nazhan? Boleh faham ni cikgu tunjuk? Okey. Habis soalan A, habis soalan B. Cikgu nak tunjuk. Ni masih lagi dalam mencari mod. Cikgu nak tunjuk pula contoh untuk C dan contoh untuk D. Okey. Jadi cikgu pergi kepada page yang seterusnya. Cikgu copy lagi, iaitu page soalan C dan soalan D. Okey, kita masih lagi dalam cara mencari mod. Kita masih lagi mencari nilai mod. Contoh yang ketiga, cikgu akan pergi kepada soalan C. Tengok betul-betul. Jadi dekat sini kalau kamu dah faham mod tu apa, kamu dah boleh terus jawab. Okey. Jadi kita tengok soalan C adalah contoh ketiga cikgu keluarkan. Kopi teh, kopi teh, kopi susu. Okey. Jadi dekat sini ni soalan dia. Okey, yang pertama cikgu akan keluarkan dia punya data beserta kekerapan. Data pertama adalah kopi. Jadi cikgu letak kopi. Berapa banyak kopi itu berulang? Kopi 1, kopi 2, kopi 3. Ada 3 kali berulang untuk data kopi. Kemudian cikgu pergi pula data yang seterusnya, teh. Ada berapa banyak kali teh berulang? Teh 1, teh 2, teh 3. Jadi teh dia 3. Kemudian yang terakhir dekat sini data susu. Jadi dekat sini cikgu berapa kali dia berulang untuk susu? Susu 1, susu 2. Jadi kita letak susu 2 dekat sini. Okey. Habis dekat situ. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. Agak-agaklah apa mod dia untuk soalan ni? Apa mod dia untuk soalan ni? Siapa boleh bagi tahu? Kopi dengan teh. Pandai. Okey. Jadi mod untuk soalan ni kita tengok kekerapan paling tinggi. Kekerapan yang tinggi sekarang ni ada 2. Ada 2.
kita bandingkan 3 dengan 2, 3 lagi tinggi. 3 dengan 2, 3 lagi tinggi. Jadi bila dia ada 3, ada 2 nilai kekerapan yang sama. Bermakna data dia mod untuk soalan ni mesti ambil 2 juga. Iaitu 3 yang pertama untuk kopi, 3 yang kedua untuk teh. Jadi kamu tak boleh salin satu saja. Kamu kena salin. Mod untuk soalan ni adalah kopi dan teh. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Habis. Okey, jadi cikgu nak pergi pula kepada soalan D. Soalan D, cikgu keluarkan dia punya data 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cikgu keluarkan dia punya data. Data dan kekerapan. Data dia yang pertama 2. Ada berapa 2? Ada 1 je 2. Data yang kedua 4. Ada berapa 4? Ada 1 je 4. Data yang ketiga 6. Ada berapa 6? Ada 1 je 6. Data yang keempat ada 8. Kekerapan dia 1 sahaja. Last sekali, data yang terakhir adalah data 10. Ada 1 je dia punya kekerapan. Okey, sekarang cikgu nak soal. Yang dah belajar, yang dah power, bagi tahu cikgu apakah dia punya mod untuk soalan ni. 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, 2, 4, 6, 8 dan 10. Ada jawapan lain tak? Aiden, apa mod untuk soalan ni? Ada mod. Okey, ada 2 dah jawapan. Cikgu nak tanya Aiman. Aiman ada tak Aiman? Aiman, apa mod untuk soalan ni Aiman? Mak tak dengar lah Aiman. Okey, tak apa. Cikgu nak tanya Nazhan. Nazhan, apa soalan untuk D ni? Apa jawapan untuk mod D ni? Tak tahu? Okey. Jadi kepada semua orang Kak Irina, Kak Irina rasa mod dia apa Kak Irina? Tak tahu. Okey. Jadi kekerapan yang paling tinggi. Mod ni adalah tentang kekerapan yang paling tinggi. Sekarang bila nilai kekerapan dia semua sama, maksudnya jawapan Aiden betul, tiada mod. Soalan ni maksudnya tiada mod. Ya. Ada siapa nak tanya? Saya. Ya Wafi. Kalau semua 3 macam mana? Kalau semua 3 pun tiada mod. Kecuali ada data yang kekerapan dia bawah daripada kekerapan yang tinggi lah kan? Ya, betul. Kalau kita punya data, dekat sini, cikgu ubah. Okey, masing-masing boleh tengok Cikgu ubah data dia. A, B, C, D, E. Ini adalah kita punya data. Sekarang ini adalah kita punya kekerapan. Cikgu buat 1, 2, 3, 3, 3. Sekarang cikgu soal kamu, apa huruf mod? Mod dekat soalan ni apa? Apa mod dekat soalan ni? Aiden, apa mod dia?
C, D, E. Ya, pandai. Mod dekat soalan ni adalah huruf C, huruf D dan huruf E. Dia tak kisah. Mod ni kamu jangan limitkan kepada satu je. Kepada satu je data. Yang pertama contoh dekat A dengan B, cikgu nak kamu faham cara kira mod. Jadi cikgu nak tunjuk jawapan dia ada satu je. Okey, cikgu langkah, cikgu pergi kepada soalan C. Dekat soalan C, cikgu nak kamu faham yang mod ni dia boleh ada lebih daripada satu. Kat sini kita dapat kopi dan teh. Okey, habis soalan C, cikgu pergi pula kepada D. Untuk D, bila cikgu nak kamu faham, ada juga data yang tiada mod. Bila data yang tiada mod? Bila kekerapan dia semua sama. Kalau cikgu pergi kepada soalan ni, cikgu ubah balik soalan ni. Cikgu letak, tak kisah macam Wafiuddin cakap tadi kan. 3, 3, 3, 3, 3. Jadi semua 3 tu maksudnya kekerapan dia semuanya sama. Maksudnya dekat sini tiada mod. Menjawab ke Wafi? Boleh ke? Okey. Cikgu, Ya. kalau tiba-tiba A tu tukar jadi 4, kira 4 lah mod dia kan? Ya, betul. Kalau A ni cikgu tukar jadi 4, jangan tulis 4. Mod dia adalah A. Oh, Jelas? jelas cikgu, jelas. Okey. Sekarang ni berdasarkan 5 contoh. Ni soalan 1. Ini contoh 1. Ini 2 contoh. Ini 2 contoh. Okey, sekarang buka kita punya worksheet. Kita cari kita punya mod. Okey, kita pergi kepada soalan C, D, E, F. Cuba selesaikan soalan C, D, E, F. Cari mod dia. Cari mod dia. DEF cikgu C, D, E, F. Dah siap? Snap, ambil gambar. Lepas tu hantar dekat cikgu. Dah siap ambil gambar cikgu tunggu. Cikgu bagi masa 4 minit. Lama tu 4 minit tu. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit.
Okey, bagus. Okey, waalaikumsalam. Okey, cikgu tunggu lagi ya. Hantar. Cikgu nak check ni kamu faham tak Mod? Bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Untuk D, dia ada 2 jawapan. Okey, pandai. Mana tadi? Untuk E. Okey, 1 minit lagi. Okey, pandai Aiden. Bagus, tiada masalah. Okey, 1 minit lagi boleh hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Wafiuddin dapat tak ni Wafiuddin? Dapat ego. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. Dekat sini cikgu jawab dekat sini sahaja. C 436. 36 ada berapa kekerapan dia? Ada 1 sahaja. 42 kilogram. Ada berapa kekerapan dia? 42 1, 42 2. Jadi ada 2 kekerapan dia. 53 kilogram. Ada berapa dia punya kekerapan? Ada 1 sahaja. Akhir sekali 40 kilogram. Ada berapa kekerapan? Ada 1 sahaja. Jadi dekat sini kita nampak bahagian kekerapan yang paling tinggi, bahagian pengulangan data yang paling banyak adalah 42. Bermakna untuk soalan C, mod dia adalah 42 kilogram. Ini jawapan untuk C. Jangan salah untuk mod. Mod ni tak ada pengiraan. Mod ni yang paling senang. Jadi tengok betul-betul. Okey, habis untuk soalan C. Okey, sekiranya kamu ada soalan sepanjang kelas dengan cikgu malam ni, boleh terus tanya ataupun kalau kamu malu boleh WhatsApp cikgu. Nanti cikgu baca soalan tu Nanti cikgu baca, cikgu jawab tanpa sebut nama. Okey. Okey, itu untuk soalan C. Habis untuk soalan C, cikgu pergi kepada soalan D. Tengok cara cikgu buat. Kita ada data pertama oren. Cikgu keluarkan oren. Ada berapa oren dekat sini? Oren 1, oren 2, oren 3. Jadi dia ada 3 oren. Kemudian data yang seterusnya apple. Jadi apple dekat sini ada 1, 2, 3. Ada 3 apple. Akhir sekali mangga. Mangga ada 1 sahaja. Jadi bila kamu nampak dekat sini, kekerapan yang paling tinggi adalah nombor 3. Bila nombor 3 ada 2, kamu jangan abaikan kawan dia. Jadi dekat sini, jawapan untuk kekerapan yang paling tinggi, jawapan untuk mencari nilai mod adalah oren dan apple. Ni jawapan untuk D Ini jawapan untuk D. Kena tulis dua-dua. Kalau kamu tulis apple sahaja, salah. Kalau kamu tulis orange sahaja, salah. Kena tulis orange dan apple. Terbalik pun tak ada. Apple dan orange pun kira betul juga. Habis untuk soalan D. Tengok. Betul-betul salah, buat correction. Siapa yang salah, buat pembetulan.
Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan E. Mencari nilai mod untuk soalan E. Apa data dia? Okey, untuk 3, ada berapa 3 dekat sini? Ada 1 sahaja. Tulis 1. 6, ada berapa kali 6 ni berulang? Ada 1 sahaja. Jadi tak payah tulis. 9, ada 1 sahaja. 12, ada 1 sahaja. 15, 15 pun 1 sahaja. 18, 18 pun 1 sahaja. Jadi semua data tu kita nampak dia statik. Tak ada yang paling tinggi, tak ada yang paling rendah. Jadi sekarang untuk E, mod dia dekat sini adalah jawapan dia tiada mod. Sebab apa? Sebab dekat data ni untuk bahagian kekerapan, tak ada kekerapan yang paling tinggi. Tak ada juga kekerapan yang paling rendah. Semua sama. Kalau kita tengok dekat D tadi, kita nampak 3 lagi tinggi daripada 1. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sekarang untuk E semua sama. Bila semua sama, kita punya mod adalah tiada nilai mod. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Saidatul. Jelas ke Saidatul? Jelas. Okey. Ini tahu soalan E. Jangan tulis mod dia 3. Jangan tulis semua. Siapa tulis semua salah. Okey. Habis. Okey. Cikgu pergi pula kepada soalan F. Untuk mencari nilai mod, dia dah tunjuk dah dekat belah bawah ni. Dia dah tunjuk dah kekerapan dia. Frekuensi dia. 1 ni ada 8, 2 ni ada 15, 3 ni ada 9, 7 ni ada 4, 5 ni ada 3, 6 ni ada 1. Jadi, kita akan nampak dekat sini kekerapan yang paling tinggi adalah 2. Jadi, untuk soalan F, kita tu boleh terus tulis mod adalah 2. Itu kalau presentation soalan tu dalam bentuk jadual. Bila dalam bentuk jadual, senanglah. Kita dah boleh baca dah. Mana kekerapan paling tinggi. Okey, semua. Menjawab ke? Nak dengar suara sikit? Menjawab ke C sampai F? Menjawab. Okey, bagus. Seorang je, yang lain nak dengar suara sikit. Menjawab ke C, D, E, F? Menjawab. Okey, bagus. Habis untuk mod. Cikgu nak tutup dah buku untuk mod. Sekarang ni cikgu dah bagi tahu kamu dah. Kita malam ni nak belajar 3 benda. Yang pertama mod. Mod cikgu dah selesaikan. Jadi dekat mod cikgu buat rumusan. Yang ini awal-awal ni sesi penerangan. A, B, C, D sesi contoh. Dan kita dah jawab C, D, E, F sesi latihan bersama. Habis dah. Memang setiap daripada cikgu akan ada 3 sesi ni. Pastikan kamu jumpa 3 sesi ni. Okey, jadi sekarang selesai untuk mod. Boleh ke cikgu nak pergi untuk median pula? Boleh ke? Okey, baik. Okey, jadi sekarang median dia ada 2 cara. Tapi cikgu akan tunjukkan satu-satu. Median ni cikgu nak kamu faham, median nama lain dia adalah ataupun maksud dia adalah titik tengah. Titik tengah. Titik tengah ni maksudnya kita nak cari apa? Titik ni cikgu padamlah, cikgu tukar. Takut kamu tak tahu titik tu apa. Cikgu bagi tahu nombor tengah. Nombor yang berada di tengah. Nombor yang tengah-tengah antara data kita, apa tengah-tengah kita. Okey. Itu maksud median. Jadi, median ni dia ada 2 cara. Yang pertama adalah tanpa kekerapan. Tanpa kekerapan.
Apa maksud tanpa kekerapan cikgu? Tak nampak lah. Tak nampak tak apa. Tengok sahaja dahulu. Biar kamu boleh nampak. Kamu habis cikgu tunjuk contoh ni. Lepas tu cikgu tunjuk pula kekerapan baru kamu nampak. Okey. Ya, Kejap semua ada kawan nak masuk. Okey, jap. Okey, jadi masing-masing boleh tengok tanpa kekerapan. Okey, kalau mod dia tak ada langkah. Median dia ada step. Step yang pertama dia ada 2 je, jangan pening pun. Step yang pertama kita kena susun. Susun apa ni cikgu? Susun nombor tu daripada kecil hingga ke besar. Kena ada step ni. Step yang kedua, kita kena seimbang. Barulah kita dapat yang tengah. Okey. Ini explanation daripada cikgu. Jadi cikgu nak pergi kepada sesi contoh. Apa maksud step 1? Apa yang dimaksudkan dengan step 2? Sebelum cikgu nak pergi kepada sesi contoh, cikgu buat dulu soalan. Okey, soalan dia adalah, tengok dekat depan, soalan dia dekat sini. Yang pertama-tama sekali, cikgu buat 2, 4, 5, 6, 7. Ni soalan dia. Okey, jadi kita pergi kepada step pertama. Step 1. Okey, step 1 adalah susun. Kita susun 2. Cikgu ni. Cikgu ubah soalan. Cikgu tak nampak susun. Okey, ubah soalan je 6, 3, 5, 2, 1. Baru boleh susun. Okey, jadi step pertama kita kena susun dari nombor kecil ke nombor besar. Okey, jadi kat sini cikgu tulis 1. Lepas tu cikgu tulis 2. Lepas tu cikgu tulis 3. Lepas tu cikgu tulis 5. Dan akhir sekali cikgu tulis 6. Itu cara kita susun. Habis. Step yang kedua adalah dia kena seimbang. Seimbang ni macam mana? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Seimbang bermaksud kiri dengan kanan dia balance. Okey, sebagai contoh, potong kiri 1, potong kanan 1, potong kiri 1, potong kanan 1. Belah kiri ni ada 2 nombor dipotong, belah kanan ni ada 2 nombor dipotong. Jadi, mana median dia? Kita terus jumpa median dia adalah 3. Okey, jelas ke semua contoh yang cikgu bagi? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada sesi contoh lagi. Mana boleh satu je contoh. Cikgu akan pergi banyak sikit contoh bagi jelas. Okey, jadi kita akan pergi kepada mencari median. Kita pergi kepada mencari median. Okey, tentukan median bagi set data yang berikut. Jadi tengok betul-betul. Kita ada 2 soalan ni. Tadi kita mencari nilai mod. Sekarang ni kita nak cari nilai median. Median tu apa? Median tu titik tengah. Okey, untuk A. Step pertama untuk A. Kita nak jawab. Step pertama untuk A. Tak apa, cikgu salin soalan dulu. Okey, A. Cikgu salin soalan. Kamu boleh tengok. Okey.
Jadi ini adalah soalan kita. Jadi kita pergi kepada step 1. Step 1 adalah kena susun. Siapa tak susun salah. Nak susun tu macam mana? Ambil nombor kecil, pergi sampai nombor besar. Bagi dia nice, bagi cun-cun sikit. Okey. Jadi kita susun, okey, nombor paling kecil dekat sini ada 1. Okey, 1. Cikgu dah letak, cikgu potong. Kemudian lepas 1 ada 2. Ada 2. Cikgu dah letak, cikgu potong. Oh, ada 2 lagi. Jadi kat sini cikgu letak 2 lagi dekat sini. Sebab apa? Sebab ada 2 nombor 2. Okey. Kemudian ada nombor 3. Okey, cikgu susun. Cikgu susun, cikgu nak bagi nampak. Okey, kemudian lepas nombor 3, nombor 4. Okey, ada nombor 4. Kemudian ada lagi nombor 4. Dan cikgu ada nombor 6. Dan cikgu ada nombor 9. Silap. Lepas nombor 6 dipotong, kita ada nombor 7. Dan akhir sekali kita ada nombor 9. Ini adalah step pertama kita susun. Step yang kedua. Pastikan lepas kamu susun tu kamu cek balik. Takut kamu ada tersilap. Okey, macam tadi cikgu tersilap kan. Cikgu cek balik. Oh, ada. Okey, jadi kita pergi pula kepada step yang kedua. Lepas kita dah susun, kita buat apa? Kita seimbangkan. Kita bagi balance. Macam mana nak bagi balance tu? Okey, tengok dekat depan. Masih lagi data yang sama. Kita bagi seimbang. Kita potong kiri 1, kanan 1. Kita bagi sama nombor yang dipotong kiri dengan kanan. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi kita cek. Belah kiri ada 4 nombor yang dah dipotong. Belah kanan ada 4 nombor yang dah dipotong. Jadi dia balance. Dia dua-dua kiri kanan 4. Jadi dekat sini kita boleh faham apa? Kita dah nampak nilai median dia adalah 4. Median sama dengan 4. Jelas ke? Cikgu tunjuk dekat situ. Boleh faham? Okey. Okey, jelas? Okey, bagus. Okey, jadi ini adalah contoh soalan A. Ini adalah contoh soalan A. Cikgu teruskan kelas cikgu dengan contoh B. Masing-masing boleh tengok. Sebab cara dia berbeza. Cara dia sama, cuma kalau contoh B dengan A ni lain. Tengok betul-betul. Okey. Jadi selesai A, kita pergi kepada contoh B. Okey, B dekat sini kita ada nombor-nombor banyak-banyak. Mana? Mana soalan dia? Ni soalan dia. 28, 27, 21. Cikgu salin balik kat situ kan. Okey, step masih ikut step yang sama. Step yang pertama adalah kita susun. Susun macam mana? Daripada nombor kecil ke nombor besar. Kita susun. Bagi nice sikit. Bagi susun sikit. Okey. Jadi sekarang kita susun. Dekat B ni, kita ambil nombor yang paling kecil. Dekat sini ada 21. Jadi kita letak 21. Koma. Lepas tu ada 21 lagi. Kita letak 21 lagi. Koma. Lepas 21, naik sikit. Kita ada 23. Kita letak 23 pula. Lepas 23, naik lagi. Okey, kita ada 24. 24. Oh, 24 ada 2. Jadi kita tulis 2/24. Jangan kurangkan walau satu data. Okey. Lepas tu 24 kita naik tangga lagi. Kita ada 25. Kita potong 25. Lepas tu kita ada 27. Dan akhir sekali tangga yang paling tinggi adalah 28. Jelas ke macam mana cikgu susun tu? Boleh nampak ke semua? Jelas? Baik. Okey. Habis step 1, kita pergi kepada step 2.
kita bagi seimbang. Kita bagi balance. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Boleh tengok dekat sini. Cikgu akan tunjukkan. Macam mana nak bagi balance. Okey. Okey. Jadi sekarang cikgu potong. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Oh, okey. Cikgu dah potong 3 dah. Kiri satu, kalau cikgu potong kiri, dekat sini cikgu dapat 4, dekat sini cikgu dapat 3. Dia tak balance. Dia tak boleh macam tu. Dia kena seimbang. Jadi jadi cikgu tak boleh buat macam tu. Jadi lepas ni cikgu potong sini pula lah kod balance. Okey, jadi bila cikgu potong yang tu, sini cikgu dapat 3 nombor yang dipotong, sini cikgu dapat 4 nombor yang dipotong. Tak balance. Dia berat sebelah ni. Tadi berat sebelah ni. Jadi nak buat macam mana? Boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan step yang seterusnya. Jadi kita potong cukup sampai yang kita dapat nilai dia sama. Jadi dekat sini dah 3 dan dekat sini dah 3. Lepas tu nak buat apa? Median dia mana satu? Ini nilai 24 dengan 24 ni bukan median lagi. Jadi dekat sini median dia kita kena kira. 24 nombor yang pertama tambah nombor yang kedua, lepas tu kita buat bahagi 2. Tu cara dia. Cikgu ulang lagi sekali. Median dia adalah nombor yang pertama tambah dengan nombor yang kedua, lepas tu kamu bahagi 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 24. Jadi, kalau kita bulatkan, jadi kamu kena faham, nilai median ni ada 2 cara. Cara yang pertama, kita terus dapat satu nombor. Satu nombor berada di tengah-tengah, tak ada masalah. Kita terus pakai. Okey, cara yang kedua, kita nampak dekat sini. Apa yang kita nampak? Kita nampak yang cara yang kedua ni ada 2 nombor di tengah-tengah. Jadi bila ada 2 nombor di tengah-tengah, kamu kena ikut step macam yang cikgu tunjuk dekat situ. Okey, jelas ke semua? A dan B cikgu tunjuk ni boleh faham? Boleh. Okey. Jadi okey. Cikgu nak tanya Duaijah. Duaijah boleh faham ke A dengan B ni cikgu tunjuk? Mana Duaijah ni? Okey, cikgu nak tanya Khairina jelas ke A dan B cikgu tunjuk? Jelas ko. Okey, habis. Jadi, contoh untuk median, cikgu dah tunjuk 3 contoh. Contoh pertama, contoh kedua, cikgu harap kamu salin siapa belum salin ambil gambar. Lepas tu, ni contoh yang ketiga. Walaupun simple, inilah contoh. Tetap contoh. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada sesi latihan. Kita pergi kepada sesi latihan. Buka worksheet masing-masing. Kita akan teruskan kepada sesi latihan. Sekarang cikgu nak masing-masing selesaikan 3-3. A, B, C. Cari nilai median. Cari nilai median. Bagi yang tak sempat ni, tak sempat nak salin ni, cikgu ambil gambar sekejap. Cikgu send dalam WhatsApp. Cikgu send dalam WhatsApp. Siapa-siapa yang ni salin lah. Sempat salin. Kalau tak sempat, cikgu bantu kamu. Cikgu send dalam WhatsApp group. Okey, sekejap. Okey, jadi cuba selesaikan soalan A, B, C, D.
cari nilai median. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey. Cikgu untuk siapa-siapa yang tak sempat salin, cikgu ambil gambar sekejap. Cikgu send gambar dalam grup WhatsApp Okey, cikgu dah send dah. Okey, cuba buat sesi latihan ni. Okey, cikgu tunggu Cikgu bagi lagi masa 4 minit. Jadi cuba buat. Okey, kena ingatlah kita ni kelas minggu sekali je. Jadi dapatkan peluang ni. Cuba untuk fahamkan. Tak faham, tanya cikgu terus. Nazhan. Setakat ni okey ke Nazhan? Okey, cikgu. Okey. Adam Arif Aiman. Adam ada ke Adam Arif Aiman? Ada. Ada. Adam okey ke Adam setakat ni soalan A sampai C? Okey. Okey. Okey, cuba buat masing-masing. Cikgu tunggu. Okey. Cuba buat 3 minit lagi. Dah siap hantar kat cikgu biar cikgu boleh check. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Terbaik. Cikgu, Ya. minta maaf sebab dapat masuk. Ah? Saya minta maaf sebab dapat masuk. Tak apa. Siapa tu? Tak Farid Nasrul ke? Saya Tak apa Nasrul. Nasrul, yang penting Nasrul dapat buat ni. Nasrul salin, sempat salin nota median tu cikgu tulis. Ke tak sempat? Tak Tapi sempat ada sikit lagi lah. Sikit lagi. Cikgu ada send dalam grup tu contoh. Cuba Nasrul tengok contoh. Cuba Nasrul tengok contoh. Lepas tu buat yang dekat depan ni. Boleh Nasrul? Alhamdulillah. Cikgu, Ya. Ada soalan ke tu? dapat 15.5 macam mana? 15.5. Kalau kita dapat 15.5. Betul?
Dia median ni dia tak macam mod. Median ni dia di tengah-tengah. Nombor dia boleh ada dalam data ni, boleh juga tak ada dalam data ni. Dia bergantung kepada kita punya pengiraan. Menjawab ke Umar? Jawab. Okey. Tapi tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Untuk soalan A, B, C. Ada soalan tanya je tau. Ada soalan tanya je. Nanti cikgu jawab. Kamu jangan tanya saya handsome ke tak. Jangan tanya soalan lain-lain. Tanya soalan pasal ni. Okey. Kena jawab tau yang ni. Sebab dia ada level 2. Ni level 1 tau. Ni level 1. Siapa tak faham level 1, level 2 confirm tak faham. Jadi kena fahamkan level 1. Cikgu tunggu lagi. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, bagus. Waalaikumsalam. Bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula jawab soalan A, soalan B dan soalan C. Cikgu akan mula jawab. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada tiga soalan ni. Okey, tengok betul-betul tau. Okey, cikgu mula jawab soalan A. Tengok dan comparekan jawapan. Ingat, cari median ni ada 2 soalan. Satu tanpa kekerapan. Ini adalah tanpa kekerapan. Kamu kena faham yang ni. Sebab kalau kamu tak faham yang ni, kalau cikgu masukkan kekerapan, cikgu masukkan frekuensi, kamu jadi ting tong. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Sama sahaja step yang pertama. Step yang pertama adalah mesti susun. Susun. Kat sini kita susun 8. Kita potong 8. Lepas 8 naik sikit. Kita ada 11. Kita potong 11. Lepas 11 naik sikit. Ada 13. Potong 13. Ada 15. Potong 15. Ada 19. Potong 19. Ada 20. Potong 20. Maksudnya kita dah nampak susunan mesti dalam keadaan menaik daripada kecil ke tinggi. Daripada kecil ke besar. Okey, itu soalan A. Soalan B macam mana? Menaik juga. Tak ada dalam keadaan menurun. Mesti menaik. 31 paling kecil kita letak 31. Kemudian lepas tu ada 26. Okey, jadi dekat sini cikgu letak 26 dulu Okey, 26 naik. Dekat sini kita ada 31. Naik sikit lagi kita ada 35. Naik lagi kita ada 39. Kemudian kita ada 42. Kemudian kita ada 47. Akhir sekali kita ada 52. Jadi itu susunan dia. Itu susunan dia nak bagi nampak dia menaik. Okey.
Kemudian cikgu susun pula. Cikgu tak jawab lagi. Cikgu susun kepada soalan C. Soalan C nak menaik dia macam mana? Nombor paling kecil adalah 29. Kita letak 29. Kemudian kita susun 32. Naik sikit 38. Terus naik. Lepas tu kita ada 45. Naik lagi nombor tu kita ada 49. Kemudian kita ada 57. Kemudian kita ada 69 dan akhir sekali 72. Tak nampak pula 72. Okey, kita akhir sekali kita ada 72. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, step yang kedua adalah bagi seimbang. Bagi seimbang, bagi balance. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini. Kita bagi dia seimbang. Kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Kita dapat 2 nombor. Kalau 2 nombor, ambil nombor pertama 13. Tambah dengan nombor kedua 15. Bahagi dengan 2. Dekat sini kita dapat jawapan dia 14. Jadi median dia dekat sini 14. Nombor pertama tambah nombor kedua bahagi 2. Kita dapat jawapan dia 14. Jelas ke semua untuk A? Boleh faham untuk A tu? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Boleh. Step yang untuk soalan B. Untuk soalan B. Kita test power. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Terus kita dapat satu nombor. Kalau kita dah dapat satu nombor, maksudnya median dia adalah 39. Tak payah nak kira macam soalan A. Okey. Soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Masing-masing kita nak jawab pula soalan D. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Ada 2. Bila ada 2, nombor pertama 45 tambah nombor yang kedua 49 bahagi dengan 2. Jadi dekat sini cikgu kira 45 tambah 49 bahagi 2. Kita dapat jawapan dia 47. Inilah jawapan untuk A, untuk B dan untuk C. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Ni tahu tengok betul-betul tahu macam mana cikgu buat tu. Okey. Habis. Okey, habis soalan A sampai soalan C. Tengok betul-betul. Wafiuddin, setakat ni jelas ke Wafiuddin? Mana dah? Umar Rafiki, jelas ke Umar Rafiki macam cikgu cari ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Salin tahu semua. Okey, habis tentang median. Jadi, dekat sini untuk nilai median. Dekat sini, ini penjelasan dia. Ini cikgu jelaskan. Ini cikgu tunjuk satu contoh. Lepas tu, cikgu tunjuk pula contoh kedua. Lepas tu, cikgu tunjuk contoh ketiga. Kemudian, kita buat sesi latihan bersama. Latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga. Total latihan yang kita dah buat malam ni 6. Ada 6. Habis untuk median tanpa kekerapan. Okey, sekarang kita pergi kepada mencari nilai median. Tadi tanpa kekerapan, without frequency. Sekarang kita nak tengok pula jawapan untuk beserta kekerapan. Macam mana contoh median kalau dia ada kekerapan cikgu? Okey, masing-masing boleh
tengok contoh median kalau dia ada kekerapan. Okey, tengok ni. Okey. Jadi inilah contoh kalau dia ada kekerapan. Maksudnya ini adalah data, ini adalah frekuensi kekerapan dia. Dia ada kekerapan. Kalau ada kekerapan nak buat macam mana? Okey, ini penjelasan. Ini sesi penjelasan. Kalau sesi penjelasan, nota tu kena salin. Okey, step pertama. Step pertama. Apa yang kita nak kena buat? Kira jumlah kekerapan. Kira jumlah kekerapan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, frekuensi. Okey. Habis dekat situ. Step yang kedua. Step yang kedua. Tentukan. Tentukan. Lepas kita dah kira frekuensi tu, kita dah kira dia, tentukan jumlah kita tu, nombor kita tu sama ada dia genap ataupun dia ganjil. Kita kena tentukan jumlah yang kita kira tadi dia genap ataupun ganjil. Okey. Kenapa? Step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, kalau dia genap, dia ada formula dia. Ini formula dia. Okey. Okey. Ini adalah apabila dia genap. Kalau dia ganjil macam mana? Ini adalah formula kalau dia ganjil. Okey. Tengok dekat depan. Okey. Sampai sini. Sempat salin tak sampai sini semua? 4. Okey. Untuk soalan ni, cikgu akan jawab sama-sama. Kita jawab sama-sama. Sekarang ni sesi penjelasan. Ni sesi penjelasan. Kemudian, baru step ketiga, baru kita tentukan kedudukan median. Kedudukan median. Okey. Jadi, tengok betul-betul. Lain step dia. Sekarang beserta kekerapan. Beserta kekerapan. Cikgu akan tunjuk contoh. Contoh yang pertama, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan jawab soalan nombor 1. Cikgu akan jawab soalan nombor 1. Apa maksud kekerapan ni, cikgu? Kekerapan maksudnya pengulangan nombor. Nombor tu berulang. Okey, contoh. Ini adalah data. Ini adalah data. Okey, data 10 dia berulang berapa kali? Dia berulang sebanyak sekali. Jadi kita boleh tulis 10. 20. Data 20. Dia berulang sebanyak berapa kali? Dekat sini dia berulang sebanyak 6 kali. Jadi 21, 22, 23 kali, 24 kali, 25 kali, 26 kali. Kenapa cikgu tulis 6? Sebab dia berulang. Dia ada kekerapan. Data tu dia berulang sebanyak 6 kali. Yang seterusnya 30. Kita tengok kekerapan dia, dia berulang sebanyak 3 kali. 31, 30 yang kedua, 30 yang ketiga. Dan yang terakhir 40 dia berulang sebanyak 1 kali. 40. Okey. Jadi daripada soalan dekat depan ni, cikgu potong kiri 1 kanan 1 kiri 1 kanan 1 kiri 1 kanan 1 kiri 1 kanan 1 kiri 1 kanan 1. Kita dapat 20. Median dekat sini adalah sama dengan 20. Ini cikgu pakai cara tadi.
Okey, ni cikgu pakai cara tadi. Sekarang cikgu nak ajar cara kalau dia ada kekerapan. Kalau soalan tu kekerapan dia kecil, bolehlah kamu buat balik macam ni. Cuba kalau dekat sini cikgu letak kekerapan dia 10, ini 60, ini 30, ini 10. Takkan cikgu nak salin yang 10 tu 10 kali, panjang penuh muka surat kita nanti masa exam. 20 ada 60, kamu nak salin sampai 60. 30 tu ada 30, kamu nak salin 30 tu 30 kali. Jadi sebab itulah dekat sini kita ada cara untuk mencari median beserta kekerapan. Cikgu nak kamu faham tu dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Sekarang cikgu pakai step 3 step ni beserta kekerapan. Step pertama, kira jumlah kekerapan. Okey, kita pergi kepada step pertama. Kira jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan adalah kita tengok bahagian kekerapan. Kita tengok bahagian dia punya kekerapan. 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. Jadi kita dapat dia berapa? Cuba bagi tahu cikgu, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? 11. Step yang kedua, kita tentukan dia ganjil ataupun genap. Ada orang tak tahu. Macam mana nak tentukan dia ganjil ataupun genap? Senanglah cikgu ajar kamu. Okey, kalau dia genap maksudnya dia sifar 2. Kalau dia genap maksudnya dia adalah sifar 2. Kalau dia bukan sifar 2 maksudnya dia adalah ganjil. Jadi 11 ni sifar 2 tak? Cikgu nak tanya kamu. 11 ni sifar 2 tak? Okey. Jadi 11 ni bukan sifar 2. Jadi bila dia bukan sifar 2, maksudnya dia adalah ganjil. Itu sahaja cara nak tentukan nombor tu genap ataupun ganjil. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Baik, follow Okey. Okey, ikut cikgu. Okey, sekarang bila dia ganjil, kita tengok kepada kita punya formula. Kalau ganjil, data pada kedudukan ke? Kita nak cari data kita pada kedudukan ke, maksudnya dia nak bagi tahu median kita pada kedudukan ke berapa. Jadi N ni apa? N ni adalah kita punya jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jadi N kita adalah 11. Masukkan 11 ke dalam ni. N tambah 1 bahagi 2. Masukkan 11. Jadi masukkan 11 ke dalam N. 11 tambah 1 bahagi 2. Tekan kalkulator atas dulu. 11 tambah 1. Kita dapat 12. 12 bahagi 2. Dekat sini kita dapat 6. Apa maksud ni 6 ni? 6 ni bukan median. Dia adalah, cikgu sambung, kedudukan data ke-6. Itu maksud 6 tu. Jadi kamu jangan ingat 6 ni adalah median. 6 ni adalah median. Salah. Siapa ingat macam tu salah? Okey. Okey, cikgu stop sekejap. Sampai situ jelas ke semua? Sampai situ boleh faham? Boleh. Okey. Follow cikgu. Ikut cikgu lagi. Sekarang cikgu nak cari kedudukan ke-6 tu macam mana? Tengok betul-betul. Soalan yang sama, cikgu dapatkan dia punya data. Cikgu nak tahu kedudukan ke-6 tu jatuh dekat mana? Masing-masing boleh tengok.
10 ni jatuh pada 10 ni data. Dia kata kekerapan pertama. Maksudnya data pertama. Kedudukan pertama. 20 dia ada 6. Jadi dekat 10 tadi kita berhenti pada data pertama. Kedudukan yang pertama. Sekarang dah ada kedudukan pertama. Jadi dekat sini kita sambung kedudukan kita dengan kedudukan kedua. Ada 6. Jadi kita nak buat macam mana? 2 tambah dengan 6 tolak 1. Cikgu ulang lagi sekali. 2 tambah dengan 6 tolak 1. 2 tambah 6 dapat berapa? 8. 8. 8 tolak 1 dapat berapa? 7. 7. Maksudnya untuk data nombor 20 adalah pada kedudukan 2 hingga 7. Okey, sebagai contoh cikgu tunjuk. Ada baby. Okey, cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk. 10 dekat sini ada baby lah. 10 dekat sini adalah pada kedudukan data pertama. Ini data pertama kita. 20 adalah pada kedudukan kedua hingga kedudukan ke-7. 1, lepas 1 mesti 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak ni? 2 sampai 7 adalah nombor 20. Tu cara dia. Okey. Untuk seterusnya, tengok ni. Tengok betul-betul. Kita berhenti pada kedudukan ke-7. Jangan mulakan kedudukan ke-7. Sekarang 3 ni 30 ni mula pada kedudukan ke-8. 8 sampai berapa? 8 tambah kekerapan dia. 8 tambah 3 dapat berapa? 11. 11. Tolak dengan 1. Tolak 11 tolak dengan 1 dapat berapa? 10. 10. Maksudnya data untuk nombor 30 ni kedudukan dia adalah pada 8 hingga 10. Okey, tengok ni. Ni adalah data ke-7, ini data ke-8, ini data ke-9, ini data ke-10. Inilah yang maksud cikgu 8 sehingga 10. Akhir sekali 40. 40 ni adalah jatuh pada kedudukan 1. Ada 1 je frekuensi dia. Jadi tadi kita berhenti dekat data ke-10. Jadi sekarang kita continue. Kita jatuh pada data ke-11. Nampak ni 40 ni jatuh pada data ke-11. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara nak cari kedudukan data tu? Okey. Ini penting. Ini penting. Ini adalah cikgu nak bagi kamu faham cara nak tengok tentang kedudukan data. Kena tengok betul-betul. Okey, sekarang tengok cikgu nak cari median. Median dia jatuh pada data kedudukan ke-6. Kedudukan ke-6 tu dekat mana? Okey. Kedudukan ke-6 adalah antara data ke-2 hingga data ke-7. Jadi kedudukan 6 tu dekat sini. Jadi kita tengok mana data dia. Data dia adalah jatuh pada 20. Jadi dekat sini median dekat sini sama dengan 20. Jelas ke? Boleh faham? Ayo. Okey, dia boleh faham. Okey, salin. Cikgu tunggu. Salin. Salin. Buat nota. Ini susah tau ni kalau nak tunjuk dekat sekolah. Salin. Ambil gambar. Khairina, jelas ke Khairina dekat sini? Jelas cikgu. Okey. Sayyidatul jelas ke Sayyidatul sampai sini? Jelas. Okey.
Okey, jadi sekarang berdasarkan soalan di atas, kita buka kita punya worksheet. Kita buka kita punya worksheet. Kita jangan tengok tau. Alamak, nanti kamu nampak. Okey, tak apa, cikgu cari. Okey, kejap Kejap semua. Kita cuba buat satu soalan ni dah min dah. Ya kita cuba buat satu soalan. Jangan risau, nanti cikgu akan pergi juga. Kena faham tau yang ni. Kena faham. Cikgu, Ya. bateri handset saya ni dah sikit lah. Charge lah. Dah tinggal 7 bateri. Boleh charge tak tu? Lambat sikit lah nak charge. Lambat sikit. Okey, jadi tak apalah. Cikgu akan buat soalan sendiri. Takut kamu tunggu lama. Sebab cikgu ada jumpa soalan. Cikgu tak nak bagi kamu buat worksheet tu. Worksheet tu cikgu nak buat sebagai homework. Tak apalah, kita pergi kepada worksheet je lah. Okey, kejap cikgu tunjuk. Kejap 2 tambah 7 tambah 10 tambah 11. Okey, tak apalah, kita buat kita punya worksheet soalan A. Okey, ini adalah soalan A. Soalan A, mencari nilai median. Cuba selesaikan cari soalan median dekat soalan A. Rujuk contoh cikgu buat dekat atas. Okey, jadi boleh mula selesaikan. Cuba buat Nasrul, boleh ke buat ni Nasrul? Pandai. Senang je kan? Okey, pandai. Senang je. Bagus. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa. Cikgu tunggu. Lagi 3 minit. Cikgu tak lama sangat. Lagi 2 minit.
Okey, bagus. Okey, pandai. 1 minit lagi. Cuba tahu 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan tunjukkan. Masa kelas kita tak lama dah tahu. Ada lagi 23 minit sahaja. Jadi semua boleh ke cikgu nak tunjukkan untuk soalan A? Boleh. Okey. Jadi tengok betul-betul cara mencari median. Yang pertama sekali kita kira dia punya jumlah kekerapan. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Okey, sekarang apabila ditambahkan semua kita dapat berapa? Dapat berapa? Cuba kira. 37. 37. Okey. 37 sifar 2 ke tak? Tak. Tak. Jadi bila tak, dia adalah ganjil. Dia adalah ganjil. Jadi bila ganjil, kita tengok balik nota kita. Kalau dia ganjil ni macam mana? Okey. Kalau dia ganjil, maksudnya dia jatuh pada formula. Kejap Okey. Kalau dia ganjil, kita pakai formula ni. Jadi untuk ganjil, kita pakai formula ni. Okey. Jadi untuk pakai formula ni buat macam biasa. Buat macam biasa. 37 tambah 1 bahagi 2. Dekat sini kita dapat 38 bahagi 2. 38 bahagi dengan 2 kita dapat 19. Maksudnya dekat sini median kita pada kedudukan ke-19. Kedudukan data ke-19. Okey, nak buat macam mana? Okey, tengok kat depan. 10 ada 2 frekuensi. Maksudnya dekat sini ada data pertama hingga data kedua. Kemudian 20 ni mula dengan apa? Dia mula dengan kedudukan ketiga, data yang ketiga sehingga berapa? Macam mana nak buat? 3 tambah 7 tolak 1. 3 tambah 7 dapat 10, tolak 1 kita dapat 9. 3 hingga 9. Itu cara dia. Kemudian, kita dah berhenti dekat 9. Maksudnya data kita mula dengan 10. Jadi nak buat macam mana? 10 ni hingga berapa? Okey. Jadi 10 ni adalah 10 tambah dengan 10. 3 tambah 7. Sekarang 10 tambah 10 tolak 1. 10 tambah 10 dapat 20. Tolak 1 kita dapat 19. Okey. Kemudian kita berhenti dekat 19. 19 kita teruskan dengan 20. Lepas tu nak buat macam mana? 20 hingga berapa? 20 tambah dengan 12.
tolak dengan 1. Macam tu formula dia. 20 tambah 12 tolak 1, kita dapat 31. Okey. 31. Data yang sekarang ni dimulakan dengan 32 sebab tadi dia berhenti dekat 31. 32 hingga berapa? Ambil 32 tambah dengan 6. 32 tambah 6, lepas tu tolak dengan 1. Kena ada tolak 1 ni. Kena ada tolak 1 ni. Okey, jadi dekat sini 32 tambah dengan 6 tolak 1, kita dapat 37. Kan jumlah data kita kan 37. Jadi kita mesti berhenti pada 37. Jelas ke sampai situ? Cikgu buat tu boleh faham ke? Boleh. Okey, median ni dia jatuh pada kedudukan ke-19. Kedudukan ke-19 tu dekat mana? Antara mana? Oh, ada nombor 19 dekat sini. Jadi, dekat sini 10, data ke-10 hingga data ke-19 adalah 30. Maksudnya, median kita adalah sama dengan 30. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Alamak, diam ni. Okey ke? Adlan jelas Adlan. Jelas tu. Okey. Habis soalan A. Yang kamu kena faham ni adalah cara nak cari kedudukan data ni. Macam nak cari kedudukan data ni? Tengok yang cikgu dah tunjuk dekat atas. Semua cikgu dah tunjuk. Siapa fokus, dia dapat. Okey. Habis. Ini adalah untuk ganjil. Sekarang cikgu tunjuk pula contoh kalau dia dalam keadaan genap. Kalau dia dalam keadaan genap, formula dia lain pula. Formula dia lain pula. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk contoh untuk genap pula. Tadi ganjil. Sekarang genap. Okey. Masa. Okey, mula-mula cikgu terus singkat sebab kita dah belajarkan tadi kan. Okey. Jumlah kekerapan. Kita pergi kepada dia punya jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan dia ada berapa? 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Okey, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 12. Dapat berapa? 12. Okey, 12 ni sifar 2 tak? Kedua. Ya, dia adalah genap. Jadi kalau dia genap, kamu pakai formula. Tengok dekat atas ni, cikgu akan tunjukkan. Kamu pakai formula apa? Lambat sikit cikgu punya laptop ni. Okey, jadi untuk genap adalah formula ni. Okey. Ada 2 tempat yang kamu nak kena kira. Kenapa ada 2 tempat? Okeylah, cikgu tunjuk dekat kamu. 2, 3, 4, 6, 8, 10. Okey, ni data genap. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Balance kan? Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Nak cari median, dia ada 2 nombor. Sebab apa dia ada 2 nombor? Sebab dia, nombor dia dekat sini jatuh pada nombor genap. Sebab itulah dekat soalan ni ada 2 nilai, ada 2 kedudukan yang kamu dapat. Okey. Kalau nombor ganjil, kalau ganjil 2, 3, 4, 6, 8. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Median dia terus 4. Ada 1 je. Jadi sebab itulah tadi yang kita kira ada 1 sahaja formula. Jadi sekarang ni kita ada 2. Ini apabila dia genap. Ini adalah apabila dia ganjil.
Nombor dia ganjil. Mana ganjil? Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Dia jatuh nombor terakhir pada nombor ganjil. Tadi nombor ganjil, sekarang nombor genap. Sebab itulah dia ada dua formula dekat sini. N per 2 dan N per 2 tambah 1. Okey. Sampai situ jelas ke? Sampai situ dulu. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Habis. Okey, jadi sekarang masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan carikan nombor N per 2 dan N per 2 tambah 1. Macam mana nak buat ni? Senang je. Ini adalah nilai N kita. N kita sama dengan 12 sekarang ni. Okey, masukkan 12. 12 per 2, kita dapat 6. Yang ni 12 per 2 tambah 1. Jadi sekarang 12 bahagi dengan 2 dapat 6. Tambah 1 dapat 7. Jadi kamu kena cari kedudukan data yang ke-6 dan data yang ke-7. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ini adalah kedudukan. Ini adalah kedudukan. Kamu jangan ingat 6 dengan 7 tu median. Okey, ini adalah dia punya kedudukan. Kedudukan ke-6, kedudukan ke-7. Dekat mana? Tengok betul-betul. Cara dia sama sahaja macam tadi. Cara tak cari sama sahaja macam tadi. Tengok ni. 10 ada 2 kekerapan. Maksudnya data pertama hingga data kedua dekat sini. Kemudian dekat sini kita mula dengan data keberapa? Tadi kita berhenti dengan data kedua. Jadi kita teruskan pengiraan kedudukan dengan data ketiga. 3 sampai berapa? Tengok ni. 3 sampai berapa? 3 tambah dengan 4 tolak 1. Itu memang formula dia. 3 tambah 4 dapat 7, tolak 1 dapat 6. Jadi kita dapat 3 hingga 6. Okey. Kemudian dekat sini. Tadi data kita berhenti dekat 6. Sekarang kita teruskan dengan 7. Jadi 7 hingga berapa? Ambil 7 tambah dengan kekerapan dia 5, tolak 1. Kena tolak 1. Okey, jadi 7 tambah 5 dapat 12, tolak 1. Okey, bila kita tolak 1, kita dapat 11. Jadi kemudian 1. Jadi tadi kita berhenti pada kedudukan ke-11. Jadi 1 ni, 40 ni adalah pada kedudukan ke-12. Kan jumlah data kita kan ada 12. Mestilah nombor kedudukan yang terakhir kita jatuh pada ada 12 data. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Boleh. Okey. Jadi kedudukan ke-6 jatuh dekat mana? Kedudukan ke-6 ni kan kedudukan ke-6 dia jatuh dekat sini. Jadi untuk kedudukan ke-6 kita dapat 20. Dan kedudukan ke-7. Kedudukan ke-7 dia jatuh dekat sini. Jadi kita dapat 30. Jadi mana satu median dia? Median dia nombor pertama tambah nombor kedua bahagi dengan 2. Okey. Jadi sekarang 20 tambah 30 bahagi 2 kita dapat 25. Ini nak cari median kalau dia dalam keadaan genap. Jelas ke? Boleh faham ke cara cikgu buat ni? Boleh. Boleh. Okey, baik. Salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Okey. Ni genap tau. Ni contoh satu je untuk genap. Sebab cikgu nak pergi kepada purata pula lepas ni. Cikgu nak pergi pula kepada
purata. Okey. Aiden nak salin ke Aiden? Sudah cikgu. Okey, bagus. Tidur. Okey. Habis. Jadi habis dah. Cikgu tutup dah. Jadi kamu kena faham median dia ada dua benda. Yang pertama dengan kekerapan. Kalau dia genap, kita buat cara ni. Kalau dia ganjil, kita buat cara ni. Ada dua, ada tiga, dua ke tiga contoh cikgu tunjuk. Okey, kalau dia dalam keadaan kekerapan, ingat balik formula. Cikgu tulis dah ni, step ni. Cikgu harap ada dalam buku kamu dah. Okey, ini kalau ada kekerapan. Kalau tak ada kekerapan, ni ada tiga contoh. Ada dua contoh. Ni nota dia. Ini untuk median tanpa kekerapan. Jadi cikgu susun kelas cikgu ni. Cikgu susun bagi kamu faham. Bagi kamu faham. Okey, habis tentang median. Jadi, boleh ke semua cikgu nak pergi kepada yang terakhir untuk hari ni? Iaitu cari nilai min. Boleh ke cikgu nak cari nilai min? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu dengan kamu ada 8 minit sahaja. 8 minit sahaja untuk cikgu terangkan min. Min ni senang lah. Tapi cikgu pergi kepada min tanpa kekerapan. Untuk ada kekerapan bila? Minggu depan. Minggu depan. Nanti kamu pening banyak-banyak. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu min. Min ni nama lain dia adalah purata. Purata. Purata ni cara nak dapatkan dia mesti pakai formula. Dia ada formula. Formula dia apa? Senang je. Jumlah data bahagi dengan tak apa. Cikgu takut cikgu punya ayat lain dengan buku teks. Okey, kita pergi kepada formula dekat sini. Ketika kamu rujuk buku teks dapat nampak lain pula. Okey. Sama je. Okey. Jumlah nilai data. Cikgu tertinggal tu. Jumlah nilai data. Dah. Okey. Sorry. Jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Ni je. Ini je cara nak cari min. Senang je. Okey, jadi sebagai contoh cikgu akan tunjuk dekat kamu cara untuk mencari min. Cara nak cari cikgu punya. Tak apalah, kita pergi kepada worksheet kita. Okey, cara nak cari min masing-masing kita pergi kepada satu soalan. Soalan A. Ini adalah soalan A. Okey, cari min. Okey, tengok cikgu tunjuk. Jumlah nilai data macam mana nak buat? 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah 30 tambah 12. Itu cara kita nak cari nilai data. Jumlah nilai data. Bilangan data tu berapa? Bilangan data macam mana kita nak buat? Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Kita bahagikan dengan 6. Ini sahaja. Sekarang bila kita nak buat, kita buat satu-satu. Selesaikan yang atas dulu. 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah pula 30 tambah 12. Kita dapat 130 bahagi dengan 6. Jadi dekat sini 130 bahagi dengan 6. Kita tekan kalkulator. Ambil 2 titik perpuluhan.
21.67. Ini adalah nilai kita punya purata. Inilah cara nak cari purata. Jelas ke semua? Boleh faham sini? Boleh. Okey, kita cuba satu soalan. Ini soalan yang terakhir untuk malam ni. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat A, cuba selesaikan dekat B. Cari purata untuk soalan B. Okey, 1 minit lagi. Cikgu. Ya. Nak tanya kalau contohlah tiba-tiba dalam soalan tu, soalan biasa, dia tiba-tiba je bagi jumlah data tu jumlah yang sama. Tambah juga ke? Tambah juga. Contoh kalau kita tengok A ni kan ada 30 dengan 30, kita tambah juga. Okey. 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 Habis. Cikgu ada lagi 2 minit. Senang je. 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175. Ada berapa nilai data? 1, 2, 3, 4, 5. Per dengan 5. Sekarang buat dulu yang atas 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175, kita dapat 851 bahagi 5. Okey, tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat 170.2. Inilah nilai min dia. Jadi inilah kita punya kelas untuk hari ni. Cikgu ajar kamu mod, cikgu ajar kamu median tanpa kekerapan dan kekerapan. Lepas tu cikgu ajar kamu min. Okey. Jadi sampai situ sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi masing-masing salin tau. Nanti cikgu bagi rakaman kelas, cikgu bagi tu kamu salin. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak screenshot sikit. Kita berselfie sikit. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera dahulu. Okey, ada Wan Rifki, ada Wafi, ada Umar Rafiki, Adlan, Nakib. Okey, thumbs up sikit. 1, 2, 3. Okey semua, sampai situ sahaja. Nanti buat tahu UASA, hantar dekat cikgu. Okey, jadi sekarang selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Okey, bye. Okey, Terima kasih, Wafi. cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Wassalam. Cikgu. Okey, sama-sama.